Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, terutamanya yang diraikan di ruang komen. Ahlan Zimahdun, Anita Maizan, Galik Spirit, Nurazia Mukhtar, Safiyah Sapian, Jamilah Ehsan, Hardi Sohaimi, Zuriat M. Hashim, Zamilah Mustafa, Jamaliyah Manab, Ramlah Dasuki, Zaliha Kamaruddin, Fatimah Cik Mat, Tuan Nurahim Sharif, Zahini Wahid, Yusuf bin Nurdin, serta Serina Abdul Rahman, Ana Sukaimi, Laila Omar, Rosnani Kia, Samsarina Saifuddin, Syamsiah Saleh, kemudian Princess Tengku Abdullah, Siti NV, Muhammad, Rafi'ah Muhammad Saleh, Laila Omar, Alungha Rahman, Hajarah Zai, Saadiyah Hassan, Rosnah Ismail dan juga Safiyah Sapian serta Mariyati, Haji Adnan, Azhar Halim, Zahara Cik Ros serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga Allah kurniakan doa dan juga kebaikan kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini kita nak sambung pada siri yang ke-423 daripada Hayati Quran. Kita nak sambung daripada muka surat 152 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-14. Mohon berjasa baik sahabat-sahabat untuk bantu catatkan di ruang komen. Ya, kita berada pada siri yang ke-423 Hayati Quran, muka surat 152 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-14. Namun, sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah summa insya-Allah. Hari ini kita nak sambung daripada ayat yang ke-14. Pada ayat-ayat yang berikut ini yang kita nampak, daripada ayat yang ke-14 hinggalah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menceritakan kepada kita permintaan-permintaan daripada iblis. Iblis ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk dan juga para malaikat yang lain untuk sujud kepada Nabi Adam pada ayat yang ke-11, dan dia pilih tak nak sujud. Lalu Allah tanya kepadanya, apakah penyebab kepada pada waktu itu dia tidak mahu untuk sujud? Ayat yang ke-12. Lalu dia menjawab pada ayat yang sama, dia lebih baik daripada Nabi Adam. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala herdik dia, hukum dia, tengking dia. Pada ayat yang ke-13, dia pada waktu itu diperintahkan keluar daripada syurga, dan Allah menyebut kepadanya tidak selayaknya dia sombong daripada perintah Allah, maka dia dikeluarkan daripada syurga dalam keadaan hina as-saghirin. Maka pada hari ini bermula daripada ayat yang ke-18,
Thumma hakal Quran. Al-Quran menceritakan ma talabahu iblisu minallah. Apakah permintaan iblis daripada Allah? Dan apakah jawapan Allah terhadap permintaan iblis? Maka apakah yang diminta oleh iblis? Iblis meminta kepada Allah selepas dia dikeluarkan daripada syurga akibat sombong daripada mentaati perintah Allah. Firman Allah menceritakan tentang permintaan iblis. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini permintaan iblis. Qala, berkata iblis. Qala, terjemahannya berkata. Siapa yang berkata? Yang berkata di sini adalah iblis. Apakah permintaan iblis? Permintaannya adalah anzirni. Anzirni maksudnya amhilni. Anzirni, tangguhkanlah aku. Berilah peluang kepadaku. Daripada makna amhilni. Berilah peluang kepadaku. Maksudnya apa? Apakah maksud beri peluang? Kita boleh tulis dalam kurungan, jangan matikan aku. Dia minta dengan Allah. Dia bukan pada waktu itu minta untuk diampunkan seperti Nabi Adam. Pengajaran yang kita dah dapat semalam. Nabi Adam bila melakukan kesilapan, dia mohon keampunan Allah. Iblis kerana sombongnya, bila pada waktu itu Allah keluarkan daripada syurga, dia pun ada permintaan. Tetapi bukan permintaan untuk diampunkan. Permintaannya adalah amhilni, berilah peluang kepadaku. Apakah maksud beri peluang di sini? Dalam kurungan maksudnya wala tumitni, janganlah engkau matikan aku. Sampai bila peluang yang diminta? Ila, sehingga, ataupun terjemahannya sampai, yaumi, pada hari, yub'atsun, mereka iaitu anak cucu Adam dibangkitkan. Ya Allah, aku minta kepadamu, kata iblis, supaya aku diberikan peluang, tidak dimatikan, sampailah anak cucu Adam ini dibangkitkan. Kenapa pada waktu itu dia minta panjangkan usia dia? Yang kita akan baca nanti pada ayat yang ke-16 dan ke-17. Pada waktu itu dia ingin untuk yang pertama menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Dia nak menyesatkan, dia nak balas dendam. Pada waktu itu dia nak balas. Maka pada waktu itu dia minta untuk diberi peluang sampai hari kebangkitan supaya dia boleh menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, keturunan Nabi Adam. Kita akan baca nanti. Kemudian kenapa dia minta sampai hari kebangkitan? Kata para ulama tafsir, iblis minta sampai hari kebangkitan supaya pada waktu itu dia tidak merasai mati. Sebab hari kebangkitan ataupun tiupan sangkakala yang kedua, dah tak ada kematian. Kematian paling akhir pun adalah selepas sangkakala yang pertama. Maka pada waktu tu dia tak nak mati. Dia nak berterusan hidup. Sampailah tiupan sangkakala yang kedua, sampailah pada waktu itu dibangkitkan makhluk dan juga jin serta manusia. Maka dia minta peluang. Tapi peluang bukan untuk bertaubat, tetapi untuk menyesatkan. Lalu daripada sini kita dapat pengajaran. Manusia itu banyak mana pun masa yang Allah bagi. Sebenarnya, kalaulah dia tidak gunakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sia-siakan. Kita nampak iblis punya banyak masa dia ada untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk dia taat kembali perintah Allah, untuk pada waktu itu dia memohon keampunan Allah, tapi dia tak buat. Maka sebenarnya daripada sini pengajaran yang kita dapat bahawa masa yang banyak bukan jaminan manusia itu akan hargai dan gunakan untuk mentaati Allah. Sebab itu kita diajar bahawa beramallah seolah-olah kita akan meninggal esok. Hargai benar-benar masa itu. Gunakan sebaik mungkin masa itu. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Mungkin kejap lagi. Mungkin tengah hari nanti. Mungkin petang nanti. Mungkin pada waktu itu esok. Ataupun minggu ni. Ataupun bulan ini. Ataupun tahun ini. Maka bayangkan orang yang mana pada waktu itu dia tahu esok dia akan mati. Bagaimanakah tahap kembalinya pada Allah? Bagaimanakah tahap beramalnya kepada Allah? Bagaimanakah tahap kesungguhan dia untuk bertaubat? Lalu daripada permintaan iblis untuk hidup sampailah hari kebangkitan,
Antara benda yang kita boleh belajar, pengajaran yang pertama, bahawa sebenarnya masa yang panjang bukanlah jaminan manusia akan gunakan untuk mencari redha Allah. Bukan jaminan. Lalu sebab itu kita kena hargai masa seolah-olah esok kita bakal mati. Esok kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kita akan buat sebaik mungkin setiap hari. Kita akan lakukan sebaik mungkin setiap hari. Maka ini adalah pengajaran yang pertama. Tengok iblis, masa dia panjang. Allah bagi. Tetapi dia tidak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah firman Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan iblis. Dia minta untuk hidup sampai hari kebangkitan. Apakah maksud hari kebangkitan dalam kurungan tiupan sangkakala kedua? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala innaka minal munzarin. Qala, firman Allah Subhanahu wa taala, innaka, sesungguhnya kamu wahai iblis, firman Allah, min, daripada kalangan al-munzarin, orang-orang yang diberikan peluang. Cumanya pada ayat ini tak disebut adakah diberi peluang sampai hari kebangkitan. Maka jawapannya tidak. Allah sebut, kami pada waktu itu terima permohonan kamu. Kamu nak cabar, kamu pada waktu tu nak menyesatkan anak cucu Adam. Maka kami beri kamu peluang. Minal munzarin, kamu adalah daripada kalangan orang-orang yang diberikan peluang. Al-munzar kita terjemahkan sebagai muhmal, amhilni, mumhalin, orang yang diberikan peluang. Maka firman Allah, kami beri kepada kamu peluang iblis. Tapi adakah pada waktu itu sampai hari kebangkitan? Tidak. Dia bukan sampai hari kebangkitan. Sebab itu kita tengok sebentar dalam juz yang ke-14. Dalam juz yang ke-14. Kita nampak di sini pada juz yang ke-14. Suratul Hijr. Surah yang ke-15. Muka surat 264. Muka surat 264. Surah yang ke-15 Al-Hijr. Pada ayat yang ke-37 dan 38. Pada ayat yang ke-37 dan 38. Muka surat 264, surah 15 Al-Hijr, ayat yang ke-37 dan juga ayat yang ke-38. Sama juga ayatnya lebih kurang. Dia minta pada waktu itu ditangguhkan, diberi peluang sampailah hari kebangkitan. Maka Allah jawab pada ayat yang ke-37 dan 38 daripada surah yang ke-15. Qala, firman Allah, fa innaka minal munzarin, maka sesungguhnya kamu wahai iblis termasuk daripada kalangan orang-orang yang diberi peluang, dipanjangkan usia, tidak dimatikan. Namun adakah sampai hari kebangkitan? Tidak. Firman Allah, ila, sampai, sehingga, yaumi, pada hari, al-waqti, waktu, al-ma'lum, yang diketahui, yang telah ditentukan. Kami beri kepada kamu peluang iblis. Kamu minta peluang. Kamu minta ditangguhkan, tidak dimatikan. Firman Allah pada ayat 37 daripada 38 surah yang ke-15 Al-Hijr, tetapi waktunya sampai bila? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan dalam kurungan, iaitu sampailah tiupan sangkakala pertama, sampai hari kiamat. Iblis minta sampai hari kebangkitan. Allah bagi sampailah tiupan sangkakala yang pertama, hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala beri peluang. Maka bila Allah Subhanahu wa taala beri peluang, pada waktu itu adakah iblis nak gunakan untuk mencari redha Allah? Maka Allah ceritakan pada ayat yang ke-16. Firman Allah pada ayat yang ke-16. Bila iblis didapat jaminan pada waktu itu yang dia ada peluang untuk hidup sampailah tiupan sangkakala pertama, sampailah hari kiamat. Maka pada waktu itu iblis berjanji dengan Allah. Apakah kata iblis? Qal fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita apakah yang dijanjikan oleh iblis
kepada Allah, kepada Nabi Adam, kepada zuriat keturunan Nabi Adam. Apa yang dia janji? Ini janji dia di hadapan Allah ketika mana dia dihalau keluar daripada syurga kerana dia tak nak taat perintah Allah. Lalu pada waktu itu dia minta peluang agar ditangguhkan usianya tidak dimatikan. Allah tunaikan walaupun bukan sampai tiupan sangkakala kedua tapi sampai tiupan sangkakala yang pertama. Maka pada waktu itu firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahawa iblis ada janji dengan Allah pada waktu itu. Apakah janjinya? Maka iblis berkata, qal, berkatalah iblis, fa, maka, bi, demi. Ba ini dalam tafsir Al-Wasit menyebut adalah ba qasam, ba sumpah. Fa, maka, bi, demi. Sebab itu disebut ba al-qasam. Kalaulah ba sumpah, terjemahannya adalah demi. Fa bi, maka demi. Itu yang pertama. Ba ini juga boleh datang sebagai ba sababiyah. Maka terjemahannya dengan sebab. Qala, berkata iblis, fabi, maka demi. Ataupun terjemahannya fa bi, maka dengan sebab. Ma, apa-apa yang aghwaita, kamu telah sesatkan. Dalam Quran terjemah saya diterjemahkan sebagai putuskan, tetapi kurang tepat. Terjemahan yang ada dalam tafsir ighwa maksudnya idlal. Iblis berkata dengan Nabi Adam, wahai Adam, disebabkan kamu telah menyesatkan aku. Aghwaitani, kamu telah menyesatkan aku. Kamu telah menjadikan aku hilang kemuliaan. Kamu telah menjadikan aku diturunkan, dihalau keluar daripada syurga. Maka pada waktu itu iblis berjanji dengan Nabi Adam. Pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina. Minta maaf. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Maka di sini terjemahan ba ada dua. Aghwaita daripada ighwa, maksudnya pada waktu itu idlal, menyesatkan. Maka iblis berjanji, wahai Adam, maka dengan sebab ataupun maka demi apa yang kamu telah aghwaita, kamu telah sesatkan aku. Lalu daripada sini, sebelum kita sambung ayat itu, pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, iblis masih lagi tak mengakui kesalahan dia. Dia masih lagi pada waktu itu bermain blaming game. Dia masih lagi blame Nabi Adam. Dia masih lagi menyalahkan orang lain. Dan itu menjadi sebab dia tidak bertaubat. Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah selagi mana kita tidak mengakui kesalahan kita, selagi mana kita asyik pada waktu itu menyalahkan orang lain, selagi mana pada waktu itu kita menganggap kita tak ada kesalahan, mana mungkin kita nak bertaubat, mana mungkin kita nak kembali pada Allah, mana mungkin kita nak nampak kesalahan kita. Maka jangan jadi macam iblis. Pada waktu itu, walaupun Allah dah tegur dia pada ayat yang ke-13, فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا, maka tidaklah layak untuk kamu sombong di sini. Walaupun Allah dah sebut, kamu yang sombong iblis. Sebab itu pada waktu itu kamu tak nak beriman, kamu tak nak beribadah. Namun iblis pada waktu itu masih lagi menyalahkan Nabi Adam. Dia kata, aghwaitani, maka demi apa yang engkau telah sesatkan aku. Fabima aghwaitani, maka dengan sebab apa yang engkau telah sesatkan aku. Dia tetap salahkan Nabi Adam. Maka pengajaran yang kedua adalah orang yang mana dia tidak nampak keburukan dia, kesalahan dia, dia tak akan mungkin bertaubat. Seperti mana iblis. Dia pada waktu itu salahkan semua orang. Pada waktu itu dia anggap semua orang salah. Dia tak bersalah. Dia betul. Maka bagaimana nak bertaubat? Manusia hanya bertaubat bila dia mengakui salah. Seperti Nabi Adam AS. Dia langgar perintah Allah. Pada waktu itu dia makan buah yang dilarang oleh Allah. Maka Nabi Adam bertaubat. Maka Allah muliakan Nabi Adam. Maka wahai manusia, wahai kita, jadilah seperti Nabi Adam dan para anbiya AS. Janganlah menjadi pada waktu itu seperti iblis. Janganlah menjadi seperti iblis. Maka pada waktu itu Al-Quran menceritakan dia janji. Apa dia kata? Fabima, maka Adam, demi sebab engkau telah menyesatkan aku. Padahal dia sendiri sesat. Adam tak ada salah apa-apa pun.
Nabi Adam alaihi salatu wassalam tak ada buat salah apa-apa pun. Tetapi pada waktu itu dia nampak salah Nabi Adam dan dia tak nampak salah sendiri. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat adalah bagaimana berdendamnya iblis. Bagaimana berdendamnya iblis. Dia pada waktu itu simpan dalam hati dia nak balas kepada Nabi Adam. Nak balas kepada Nabi Adam. Maka ini pengajaran yang ketiga. Ketika mana iblis berdendam dengan Nabi Adam, maka pada waktu itu dia jauh daripada Allah. Maka begitulah juga orang yang berdendam. Maka itu adalah sifat yang boleh menjadikan kita jauh daripada Allah. Maka dendam pada waktu itu membinasakan. Seperti mana dendamnya iblis kepada Nabi Adam menjadikan dia binasa, menjadi dia penghuni neraka, menjadinya jauh daripada rahmat Allah yang sangat luas dan juga sangat banyak. Dia pada waktu itu sebab dendam dia. Sebab itu dia kata, "Fabima aghwaytani," maka dengan sebab pada waktu itu kamu telah menyesatkan aku, wahai Adam. Apakah janji dia? La. Ini adalah penegasan yang pertama, takkid yang pertama, pasti. Aqudanna, nun sabdu. Nun sabdu adalah penegasan yang kedua. La aqudanna, pasti dan pasti aku akan duduk. Tunggu. Aqudanna memberi makna duduk. Memberi juga makna arsudanna, tunggu. Pasti dan pasti aku akan duduk. Pasti dan pasti aku akan tunggu. Kepada siapa? Lahum, aku akan tunggu mereka. Aku akan tunggu mereka. Mereka ni siapa? Zuriat keturunan Nabi Adam. Maka di sini pengajaran yang keempat yang kita dapat. Iblis dia berdendam dengan Nabi Adam. Tetapi pada waktu itu dia balas kepada zuriat keturunan Nabi Adam. Dia pada waktu itu berdendam dengan Nabi Adam. Fabima aghwayta, ta itu mufrad Nabi Adam. Tetapi pada waktu itu janjinya dia akan tunggu untuk sesatkan. Dia akan duduk untuk menyesatkan. Pada waktu itu siapa? Lahum, anak cucu Nabi Adam. Maka pengajaran yang keempat yang kita dapat daripada ayat ini adalah orang yang ada dendam, orang yang ada penyakit hati, maka pada waktu itu dia bukan sekadar membalas kepada orang yang dia tak suka. Maka pada waktu itu rosaknya hatinya, dia akan balas bahkan kepada keturunan, kepada zuriat yang tak bersalah tadi. Itulah sifat iblis. Itulah sifat iblis. Padahal dia ada masalah dengan Nabi Adam, tetapi dia simpan dendam itu kepada zuriat keturunan Nabi Adam. Sebab itu aghwayta merujuk kepada Nabi Adam. Tetapi dia balas dendam itu pada waktu itu sampai kepada anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini masalah orang yang ada penyakit hati. Sebab itu kadang-kala manusia yang ada penyakit hati ni dia sanggup buat perkara yang kufur, perkara yang haram, sihir sebagainya. Dan bila dia sihir pun pada waktu tu bukan hanya pada orang yang dia tak suka tu. Habis semua orang sekeliling orang tu dia buat sekali. Ini teruknya perangai manusia. Perangai umpama iblis. Pada waktu itu, dia tidak suka kepada Nabi Adam. Tetapi pada waktu itu, dia berjanji untuk menyesatkan zuriat keturunan Nabi Adam. Dan sampai pada waktu itu, dia minta sampai dipanjangkan usia. Semata-mata nak menyesatkan zuriat keturunan Nabi Adam. Firman Allah nak menyesatkan daripada apa? La aqudanna, pasti dan pasti aku tunggu. Pasti dan pasti aku duduk. Lahum, untuk mereka, manusia keturunan Nabi Adam. Daripada apa dia nak sesatkan? Sirataka, jalan kamu ya Allah. Al-mustaqim, yang lurus. Berani dia pada waktu itu mencabar Allah. Beraninya pada waktu itu iblis. Dia pada waktu itu berjanji untuk menyesatkan manusia daripada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat kejap Allah sebentar, saya kena tengok sekejap ayat berapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah terangkan tentang natijah daripada apa yang dilakukan oleh iblis.
Sebentar, Allahumma salli. Pada juz yang ke-25 rasanya. Ayat tu tak ingat di mana. Juz yang ke-25 saya cari sebentar. Qul ud'u allazina. Kita tak jumpa pula ayatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ayatnya berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannah fattaba'uh." Dan benarlah iblis pada waktu itu pada janjinya. Dia janji untuk sesatkan manusia dan dia berjaya sesat kebanyakan manusia. Fattaba'uh, maka manusia zuriat keturunan Nabi Adam ikut dia. Kecuali firman Allah, illa fariqam minal mu'minin, kecuali satu kelompok daripada kalangan orang beriman. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Allah janji, adapun iblis pada waktu itu dia tak akan mampu menggugat orang yang benar-benar percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada ayat yang lain. Ayat ni saya lupa dekat surah apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya kita tengok ayat yang lain dalam surah yang tadi kita buka. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 40. Ayat yang ke-40. Sama juga pada waktu itu kita lihat ayat yang ke-39. Surah yang ke-15 surah Al-Hijr, muka surat 264, muka surat 264 pada ayat yang ke-39 dan 40. Yang mana ayatnya lebih kurang sama. Iblis berkata, berkata Iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, bima, dengan sebab, ataupun bima, demi apa yang aghwaita, engkau wahai Adam telah menyesatkan aku. Maka dia berjanji untuk menyesatkan manusia semuanya. Wala ughwiyannahum ajma'in. Hujung ayat 39, dia janji untuk sesatkan semua manusia. Maka Allah jawab pada waktu itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, maka aku tak boleh ganggu mereka. Maka pada ayat yang ke-40 daripada surah yang ke-15 ini, Iblis sendiri mengakui bahawa hamba-hamba yang ikhlas dia tak boleh ganggu. Maka daripada sini kita nampak perjanjian yang Iblis buat bersungguh-sungguhnya dia akan sesatkan anak cucu keturunan Nabi Adam. Inilah beberapa pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh dapatkan daripada dua ayat ini. InsyaAllah esok kita akan baca pada ayat yang ke-17 bagaimanakah bersungguh-sungguhnya Iblis berusaha. Lalu dia sebut, aku akan serang manusia untuk menyesatkannya daripada arah depan, belakang, kanan dan juga kiri. Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka gagal untuk mentaatimu ya Allah, kata Iblis. Dan ini kita akan sambung esok. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Saya mohon jasa baik kepada sahabat-sahabat untuk bantu share dan juga kongsikan program-program kita, terutamanya poster yang saya upkan semalam berkenaan tentang program esok Mega Live kita Al-Azkar sempena dengan tahun dengan sambutan Ma'al Hijrah ataupun tahun baru Hijrah. Mohon sahabat-sahabat bantu sharekan poster tersebut, posting tersebut. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat dan dapat bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.